Okey, boleh dengar tak? Boleh. Okey, tadi tak dengar Sorry. Okey. So, kita start kita punya lecture with this chapter 3, differentiation. Okey. Tak dengar pula. Sekejap dengar ke tidak sebenarnya? Boleh dengar tak? Boleh madam, boleh. Dengar. Tadi Qayyim kata tak dengar. Okey dah. Okey, so kita start lah ya. Tak apa, saya record ni juga kalau tak ni. Tapi sebelum tu kan, saya nak bagi tahu dekat Yulen. Kejap kita share Yulen dulu. Okey, this is week 8. Okey, sekarang kita ada dalam week 8. So kita dah masuk topik yang akan akan disoal dalam final nanti. Nanti bila kita midterm test 4 hari bulan, soalan ni tak ada. Tapi yang ni semua dalam final nanti Okey. So sekarang dekat sini, okay, this is the previous recorded lecture kalau yang dah dengar, tapi lepas ni saya rasa saya delete kot yang ni, saya letak yang saya punya yang baru. Okay, this is the lecture and this is exercise for today. Okay, then this is the feedback. Feedback ni saya nak ni lah. Maksudnya feedback ni nak tahu how our course sekarang ni, maksudnya saya ada beberapa soalan lah tu, saya just nak tahu je your feeling and your comment or suggestion. If there is comment and suggestion, please letak je apa-apa. Tak saya memang nak tahulah macam in order to improve our session kan, macam tu. Okay, then apa lagi tak, rasanya dekat situ dah tak ada. So kita share balik kita punya chapter 3. Okay. Yang ni nampak chapter 3 saya ni? Ke tak nampak? Okay. This is differentiation. Okay, sebenarnya differentiation ni ialah continuity, dia maksudnya dia ialah kesinambungan daripada function. Lepas tu kita dah belajar fungsi, kita dah ada graph, kita dah belajar limit. Then we learn about differentiation. Okay, what is differentiation? And this is the topic for this this is the outline for this topic, which is differentiation of a function. Then kita ada rule of differentiation, higher order differentiation, implicit differentiation and application of differentiation. Okay, untuk differentiation ni kita cover untuk fungsi yang macam kita belajar dalam fungsi tu lah, iaitu fungsi yang macam polinomial, and kita cover untuk logaritma and exponential, which is adalah natural logarithmic dekat situ, which is ln ada, exponential pun ada. Tetapi kita tak cover untuk trigonometric, iaitu sin, cos semua kita tak cover Okay.
So this is the outline. And what is differentiation? Okay, the derivative of a fundamental calculus concept to carefully understand the differentiation, which is derivative. Kalau bahasa Melayunya kan, kalau kita dengar pembezaan, ada yang dia dah pernah ambil admaths, so dia dah tahulah ni differentiation ni. Okay, tapi kalau yang tak ada ambil admaths, okay, this is your first time lah. Tak apa, kita belajar sama-sama. Macam saya cakap hari tu, I will teach you from the base. Maksudnya daripada asas saya akan ajar so that kita boleh faham sama-sama. Okay, kalau kawan-kawan yang ada ambil admaths tu mungkin advantage lah for them. Tapi kalau dia tak bagi komitmen pun, dia akan jauh ketinggalan daripada kawan-kawan yang tak ambil admaths but they give their full commitment. So then they will fly with flying, they will get maksudnya kita dapat flying colours lah, maksudnya final ke nanti kalau dia faham. Okay, so kalau yang dah pernah belajar admaths tu, hopefully this is the platform you have to improve your understanding. Okay, so derivative is a fundamental concept of calculus. Ini fundamental dia calculus. Ia memang lepas kita belajar fungsi, kita belajar limit dan kita belajar slope. Slope ni apa? Kecerunan. Kalau macam kita sebelum ni kita ada persamaan garis lurus kan? Kalau persamaan garis lurus dekat dalam graf tu, garis lurus ni ialah y sama juga dengan mx tambah C, and this is our M. M ni is our slope. And the derivative itself is the concept of a tangent or slope must first be understood. Maksudnya dia kena tahu, faham konsep slope tu. Slope tu lah ialah derivative ni. Okay, keeping the above in mind, the differentiation of the function by using the first principle is, okay, this is the equation of first principle. First principle tu apa? Maksudnya kita asas yang pertama untuk differentiation ni ialah this graph, this formula. Kenapa? Okay, dia guna konsep limit. Limit menghampiri, H menghampiri kosong, dan dia calculate satu titik. Ini ialah satu titik yang di belakangnya dan cari H. Sebenarnya ini ialah apa? Fx campur H. Kalau kita tengok satu gambar raja and this is our graph, if you want to find this slope, slope ni kan kecerunan ni, kita nak cari M ni. M ni rumus dia apa? Rumus dia ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kan ini slope kan? Okey, cuba relatekan slope ni dengan equation ni. Okey. Okey, sebenarnya Fx campur H ni ialah bila kita ada satu graf, yang ni ialah nilai X kita, X1, ini ialah X2. Kalau X1 tu contohnya dekat sini kita punya slope, and dekat sini ialah Fx1. Nilai dia ialah Fx1. Ni Fx2 kat sini, and nilai dekat sini ialah Fx2. Okey, so sekarang dekat sini X campur H. Maksudnya selang ni, kita kata selang ni sebagai H. Maksudnya bila kita ada satu nombor, nilai yang di hadapan which is X2, nilai ni, Fx2 ni. Okey, bila dia tolak ini, Fx2 tolak Fx1, iaitu lepas tu kita bahagi dengan X2 tolak X1 ialah H tu. Okey, kita dapat equation ni balik. Okey, faham ke tidak? Tak faham tak apa. Nanti lepas kita tengok. Ini saya nak terangkan dekat sini ialah dia guna konsep slope. Slope which is nak cari kecerunan. Kalau kita ada M, yang selalu kita cari kecerunan garis lurus tu kan kita cari M. M tu ialah satu nombor, satu titik yang dekat sebelah dia tolak dengan satu titik yang dekat sebelum dia. Ini ialah X kamu, X1, yang ni ialah X2. So kita dapat nilai tu nanti ialah dia punya slope dia.
Okay, that's how we find a slope. Okay, and this is the rumus untuk cari first derivative. Okay, tapi sebelum kita pergi jauh, kalau dekat dunia nyata lah kan, kenapa kita kena belajar derivative ni? Kenapa ya? Nak cari motivasi lah, nak cari why we have to find this? Kenapa kita kena belajar ni? Okey, sebenarnya kalau kamu ada macam kita ada apps kalau kita ada macam jam-jam digital macam tu kan, kita boleh kira kita punya pecutan halaju kan. Sebenarnya dekat situ pecutan halaju tu ialah kita punya halaju tu ialah halaju. Maksudnya halaju sebenarnya ialah derivative. Tu ialah derivative. Macam mana kita nak kaitkan halaju dengan derivative? Contohnya halaju, kita bermula dengan, contohnya kita bermula pada maksudnya kilometer yang pertama, iaitu 5 kilometer yang pertama dan kita berakhir dengan 10 kilometer yang kedua. Okey, dekat sini pada 5 kilometer ni contohnya kan kita punya waktu dekat situ ialah pukul berapa? Contohnya kita bermula 5 kilometer kat situ, dekat 5 kilometer ni ialah kita ambil masa dekat situ ialah berapa jam selalu 5 kilometer? Okey, 1 jam contohnya. Okey, bila 10 kilometer dekat situ, dia pergi contohnya dekat situ 2.5 jam. Okey. So sekarang dekat sini halaju tu ialah daripada titik 10 km tolak 5 km yang ni. Dia punya slope ni. Perbezaan dia ni ialah dia punya halaju. Iaitu kilometer per hour. Kilometer per jam, kmj. Macam tu kan? Okey, ataupun kalau kita tengok dalam dunia nyata kita ni ialah apa? Ialah kita tengok dalam kita punya kereta kan kita boleh tengok halaju kita. Itu kan kita bermula pada kosong, bila kita start enjin dan dia nampak kita sampai ke satu destinasi tu ambil masa berapa lama. Okey, kalau kita contohnya ambil masa yang singkat, maksudnya halaju kita kat situ ialah contohnya dalam kilometer 5 kilometer kita ambil dalam masa berapa saat. Maksudnya halajunya tinggi ke compare dengan kalau kita ambil 5 kilometer tapi kita ambil masa setengah jam. Macam tu. Setengah jam ni ialah halajunya rendah sebab dia perlahan lah, dia boleh sampai setengah jam. Kalau macam berapa saat je dia dah habis 5 kilometer, maksudnya kita tahu halaju kereta tu tinggi kat situ. Okey, yang tu lah maksudnya kita nampak aplikasinya dekat dalam kereta kita kat situ. Okey, lagi apa? Kalau kita nak belajar differentiation ni. Okey, selanjutnya kalau contohnya kalau kita nak tahu satu gunung tu dia kecerunan, dia punya difficulty tu macam mana, gunung ni dengan gunung yang rata macam ni, kita tahu yang ni ialah dia punya differentiation dia tinggi ke rendah. Macam tu. Dengan yang ini. Tapi selalunya kalau gunung, orang takkan kira macam mana dia nak kira kecerunan ni, orang akan kira tinggi dia dengan dia punya macam mana nak berapa ni bahagi dengan yang ini, so that kita dapat dia punya tahap bahaya gunung ni dengan tahap bahaya yang ni. Yang ni pun kita cari dia punya kilometer yang bawah ni darab bahagi dengan tinggi dia. Macam tu. So that kita tahu bahawa yang ni dia punya difficulty lebih tinggi compared to yang ini. Ini sebab dia lebih rata. Macam itulah. So that kita tahulah macam tu. Dan kita tahu juga kalau orang nak tengok, ni dah banyak contoh lah ni. Kalau kita tengok gunung berapi, dia punya halaju satu lava tu akan turun, orang tu akan kira juga dia punya cerun dia kat sini. Kalau cerun dia lagi macam nampak macam ni tinggi, maksudnya dia bergerak lagi laju turun ke bawah compared to this. Dia akan bergerak lebih sebelahan lava gunung berapi tu, so that dia punya alert system untuk penduduk setempat dekat kawasan ni mungkin dia punya tu lambat sikit lah compared tu kawasan yang macam gunung berapinya lebih cerun. Okey, macam itulah.
That's the concept of differentiation of our daily life. Okay. Dekat sinilah. Yang nilai yang saya cakap tadi tu. Iaitu kita nak cari kecerunan sekarang. Okey, titik yang pertama ni ialah kita cari, okey, yang ni contohnya titik yang pertama ni nilai dia ialah pada titik 1 nilai F ialah 10. Okey. Dan pada titik 2 ni, X2 ni 2, nilai X dia ialah okey, dia tambah H. Okey, maksudnya kat sini ialah yang ni X2 ni. X2 ni, contohnya X2 ni ialah 20. So bila kita tahu dua titik ni, so that kita boleh kira dia punya slope. Slope. Okey. Tapi ini ialah kalau kita tahu nilai. Tapi kalau kita tak tahu nilai, kita boleh cari dia punya differentiation menggunakan rumus law of differentiation. Okey. Okey ke? Setakat ni okey. Any question? Suara? Ke saya cakap seorang ni? Saya faham, madam. Ha? Boleh, boleh. Boleh Okey, tak apa. Kita tengok contoh-contoh lepas ni. Ini sebagai motivasi je lah kenapa kita kena belajar. Tapi sebenarnya kalau kamu mendalami lagi computer science ni, contoh kalau kamu pergi bidang AI kan artificial intelligence. In artificial intelligence tu ada banyak. Dia ada robotik, kita punya AI IR 4.0 kan, kita ada image processing. Okey, kalau image processing ni kan, this is my area. Okey, kalau image processing ni contohnya, kalau kita tengok pixel-pixel kan, pixel, kita tengok pixel gambar-gambar kan, kalau kamu tengok kamu punya apps dekat dalam filter dekat dalam phone tu kan kalau tu kan ada intensity tau. Lepas tu kan bila intensity tu bila kamu contohnya dia ada button kat sini yang kamu boleh gerakkan ke depan atau ke belakang. Kamu tengok dekat situ apa yang berubah dekat kamu punya image dekat situ. Sebenarnya how to calculate this intensity tu they are using the concept of ni derivative ni sebenarnya. That's the fundamental. Bila kamu keep going on this area, kamu pergi ke AI, kamu pergi ke robotik, bila kamu nak cipta satu contohnya satu kamera yang boleh sharp, dia punya sharpness tu lagi tinggi, how can you tukar dia punya intensity. That's how the derivative to come. And the robotic itself, kalau robotik tu juga, contohnya bila dia ada satu, contoh kalau robotik kita nampak objek yang bergerak kan, sebenarnya robotik is not only that. Robotik also kalau kita ada dalam medical punya domain, kalau kita untuk operation pun guna robotik juga. Untuk mata tu contohnya, untuk peralatan tu kalau it automate. And contoh kalau macam ni, kita ada satu, kalau ini kita for example if we have robot yang bergerak macam ni. Okey, robot yang bergerak yang dia nak lalu dekat sini. Kita tak nak dia langgar garisan-garisan ni. Okey, kat situ kan kalau selekor ni tajam, how can macam mana dia nak cari dia punya halaju dekat situ so that dia boleh cantik turn to the left macam ni. To the left macam tu. That's how the concept halaju datang. Halaju, and you have to know the kat sini ada angle tu berapa, the sharpness of angle. Contohnya kalau dekat robotik tu sendiri, kamu letak rule dekat situ. Kalau rule dia, kalau sharpness dia banyak macam ni, halaju mesti macam ni. If dia punya angle tinggi, halaju macam mana. That the rule tu you yang kena letak dekat dalam tu. Itu sebabnya computer science dia punya, we can go alone. Maksudnya kita tak boleh pergi seorang-seorang. Contohnya kita bagi kita punya idea tu dekat dalam bidang macam robotik. Mungkin nanti lepas ni kamu belajar robotik, tetapi in term of hardware tu pula kamu kena combine dengan orang engineering macam tu. Tapi apa yang saya tengok kalau macam student kita, dia pergi dekat macam
pergi LI, dia akan pergi dekat company yang macam dia produce a CCTV to detect contohnya orang yang berkelakuan pelik, contohnya nak detect macam pesalah ke macam tu. Selalunya orang lalu dekat airport, orang buat macam mana keadaannya, akan pergi dekat kaunter pembayaran apa semua. Tapi kalau ada something yang luar biasa, dia boleh detect dekat situ. Contohlah. That's how the AI involved kat situ. Okay, and kalau nak tahu benda-benda tu semua, sebenarnya matematiknya kat dalam tu apa yang kamu belajar yang basicnya lah. Kalau kat sekolah kita tak nampak, tapi bila kita dah masuk dalam kita punya domain, kita dah nampak macam-macam yang kita guna dengan matematik ni. Okay, so differentiation of a function. So back to the concept, kita nak faham dulu fundamental so that lepas tu kita akan jadi lebih faham lah kalau kita dapat aplikasi. Okay, so now intuitively, the derivative give the change independent variable that occur when the independent variable increase by 1 unit. Okay, this is what is derivative about. Okay, maksudnya ni ialah apa tadi, pembezaan. Nama dia pun memang pembezaan. Apa itu pembezaan? The keyword dia apa? Beza. Beza tu ialah pembezaan, derivative. Beza tu ialah change, perubahan daripada nilai daripada 1 point x1 kepada 1 point x2, perubahan dia sama ada dia menurun ke atau menaik ke, atau it will macam tu dia dapat titik maksimum ke. Perubahan tu kita panggil dia sebagai derivative. Nama dia pun kalau bahasa Melayunya pembezaan, the beza dia tu. We call it as derivative. Okay, maksudnya whether a variable increase by y unit, bila dia bergerak 1 unit, adakah apa perubahan yang terjadi dekat atas ni pada graf tu. This is what we call a derivative. Okay, the idea behind the notion of differentiation is example you live. Okay, ini ialah contoh macam tadi saya kata dekat dalam kenderaan tu kan, contohnya kita ada ni notion of differentiation. Kita ada satu bas dari Peluda Melaka pukul 10 pada hari Isnin pagi, lepas tu dia sampai dekat Tapah pada 2 suku petang. Okay, the distance between Melaka dengan Tapah, sekarang kita tahu distance ni ialah 260 km. So the bus average speed, okay, kat sini speed dia tu, laju dia tu dia dapat daripada dia punya jarak berapa, 260. Lepas tu dia tengok masa dia sampai tu, masa yang diambil untuk sampai, the duration, sebanyak 4 jam 15 minit. Okey, Melaka sampai Tapah 4 jam ke? Okey, so sekarang dekat situ laju bas ni ialah 62.65 km per hour. Okey, dah jadinya dekat sini kita tahu bahawa pemandu bas ni ialah pemandu yang berhemah ke tidak. Okey, sepatutnya bas berapa laju dia? Kat situ kan boleh tahu. Okey, so example 1. Find the first principle of derivative of y. Okey, sekarang kita masuk mathematical part dia pula. Macam mana kita nak cari derivative kalau kita ada equation ni menggunakan first principle. Ingat first principle dia punya rumus yang ni. Okey, ni ialah rumus untuk first principle. Okey, contoh nanti kalau exam dia tak bagi rumus untuk first principle, and you have to bear in mind your exam will be online exam. So you boleh buka buku. Sebenarnya konsepnya ialah open book. Kamu boleh buka untuk refer. Okay, when it asked to find derivative by using first principle, you have to use this formula. Okay, sekarang dia suruh cari pada y sama juga dengan x kuasa 2. Okey, so sekarang daripada sini x kuasa 2 tu, cuba gantikan x kuasa 2 tu dalam sini. Yang ni macam kita punya tutorial hari tu. Iaitu limit dia h, tulis balik. H menghampiri kosong. Okey, y ialah fx. Okey, y ialah x kuasa 2. Y ni ialah fx lah. Okey, fx sama juga dengan x kuasa 2. Okey, oleh sebab itu fx kita ialah x kuasa 2. Okey, kat bawah ni kita tulis balik h. Okey, kat atas ni macam mana nak dapat ni? Siapa tahu apa jawapan dia?
Okey, kalau kita ada fx, x kuasa 2, so fx campur h dia jadi apa? Ni fx. Dia dapat x kuasa 2. Okey, sekarang tempat x tu kita ganti dengan x campur h. Sekarang dia jadi apa? Kat sini. Saya nak tahu kat sini jadi apa? X kuasa 2, madam. X kuasa 2. Okey, X kuasa 2 kat sini. Okey, nampak tak? Bila X, dia ialah X kuasa 2. Sekarang dekat tempat X ni, kita ganti dengan X campur H. Sekarang X kuasa 2 tu jadi apa? Fx kuasa 2 tambah H. Fx kuasa 2 tambah H. Fx kuasa 2 tambah H. Salah. Okey, ni. Okey, so sekarang macam ni. Kalau kita ada, saya ubah soalan ni. Kalau kita ada Fx ialah X kuasa 2. Okey, kalau saya minta cari F2, dia sama juga dengan apa? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. Dekat tempat X ni kita ganti dengan 2, betul? So, cuba relatekan dengan keadaan ni. X kuasa 2 tambah H. Okey, belum dapat lagi tu Syairah. Sikit lagi. Sekarang, okey macam ni. Kalau kat sini kita ada Fx, kita dapat ni. Okey, so sekarang kalau saya tambah lagi kat sini. F kat sini ialah kita ada, untuk soalan ni kita ada 2 campur X. Okey, kalau kat sini dia jadi apa? Yang ni daripada sini, dia jadi apa? Kalau sekarang saya nak minta cari 2 campur X pula, dia jadi apa? Ya, asalnya X. Dia dah tempat X dia kat sini. So, kalau bila 2, kita ganti X tu dengan 2. Okey, so sekarang bila X tu ialah 2 campur X. So, kita dapat apa kat sini? 2 campur X kuasa 2. 2 campur X kuasa 2. Nampak tak? Bentuk dia sama. 2 kuasa 2 sebab 2 ni masuk dalam. Yang ni pun sama, bentuk dia sama. Okey, yang ni pun bentuk dia still sama, tapi semua ni kita masuk kat dalam. Jadi yang ni jadi apa? X tambah H kuasa 2. X tambah H kuasa 2. Faham? Apa yang saya cuba nak sampaikan ni? Yang ni semua letak dalam ni tapi bentuk dia sama. Ni X kuasa 2, ni dalam ni semua kuasa 2. Tapi dalam ni kita ganti dengan X campur H. Boleh Jadi kat sini ialah X campur H kuasa 2. Okey. So, sekarang dekat sini kita punya soalan ni ialah limit tau. Okey, limit, ingat balik. Even though your final tak masuk limit, saya kata daripada hari ni punya topik, tetapi bila first principle dia guna konsep limit. Macam mana nak selesaikan limit ni? Mula-mula, apa dia kita punya ilmu apa hari tu yang saya ulang banyak-banyak kali. Mula-mula apa? Untuk limit ni. Siapa tahu? Hari tu Syairah, ada Syairah Dah dalam. masuk. Afif, pandai direct substitution. Siapa tadi yang bercakap tu? Yang hari tu, yang last week tu siapa yang saya ada hutang dia? Syairah. Siapa? Nama madam. Siapa? Syairah. Syairah kan? Yang dapat jawab last week tu. Oh, yang dekat sini Afif yang tadi. Okey. Okey, so sekarang nanti tuntut tau. Nanti saya terlupa hutang ni. Okey. Hari tu Syairah dapat jawab kan? Tadi Afif. Okey. So sekarang dekat sini kan? Direct substitution dia jadi berapa? Siapa tahu? Bila kat sini kosong, H kosong, gantikan H kosong. Dia dapat apa? Kosong per kosong, betul tak?
Bila H kat sini kosong, dia dapat X kuasa 2 tolak X kuasa 2. Jadi kosong, betul tak? Lepas tu H kat bawah ni gantikan dapat kosong per kosong, betul? Okey, so sekarang ideanya kita kena jawab ni guna apa? Bila guna limit hari tu? Kena guna Conjugate. conjugate tak boleh sebab conjugate kena ada Syahidatul Aliyah. You are right. Kena guna faktor. Sebab kalau conjugate, kalau ada punca kuasa tu. Boleh? Yang ni. Okey, kalau faktor, macam mana nak faktorkan ni? Okey, mula-mula cuba kembangkan. Kembangkan X campur H kuasa 2 dapat apa? Dia akan dapat X kuasa 2 campur 2XH campur H kuasa 2. Boleh tak daripada sini? Yang ni sebenarnya ialah kita kena buat X campur H darab X campur H. Okey, bila kita buat X campur H darab X campur H, so kita dapat yang ini. Yang saya buat sekarang ni. Okey, lepas tu kita kena, sebab saya buat faktor ni, saya nak faktor. Okey, so sekarang tolak dengan X kuasa 2. Ni saya masukkan ni. Yang tadi saya kembangkan yang ini, saya dapat yang depan ni. Okey, dia bahagi dengan H. Okey, so sekarang X kuasa 2 tolak X kuasa 2, yang ni terhapuskan. Okey, so sekarang kita guna factorization. Pemfaktoran. Okey, jadi yang tinggal yang dalam ni. Boleh tak kita keluarkan H? Dia dapat apa kat dalam tu? 2X lagi. Dalam ni. Tinggal apa? Bila kita faktorkan H. Faktor ni kita nak 2X tambah H. H. Okey, good. Okey, so sekarang dekat sini bahagi dengan H. Okey, so dekat situ dia dapat apa? Okey, back to our concept which is limit. Limit H menghampiri kosong 2X campur H. Gantikan H kosong ni dalam sini. So jawapan akhir dia apa? Dua X. Okey. Inilah jawapan akhir dia. Siapa yang ada soalan? Saya nak tahu. Ada soalan tak? Faham tak? Ini kita nak cari derivative menggunakan first principle. Menggunakan rumus ni, rumus limit ni. First principle. Okey, so sampai sini semua faham? Dia guna konsep limit dekat situ. Factorization. Dan kita masukkan balik H. Kita dapat 2X. So, our final answer ialah 2X. Okay, can we move to another question? Nanti boleh tengok dekat dalam tutorial. Ada lagi contoh untuk yang ni. Okay, this is, ni macam mana dijawab lah. Samalah dengan saya tadi. Okay, lepas tu dia buat factorization. Yang ni dia faktorkan tadi tu. Dia dah skip. Okay, so kita dapat the final answer is 2x. Okay. Then, kalau kita ada derivative function dekat titik A, contohnya kat sini, contohnya kita nak cari derivative untuk pada titik A. Tapi kalau kamu nak guna rumus yang kita belajar yang tadi ni, okay juga. Maksudnya kamu dah faham yang ini, just gantikan je X sama juga dengan A kat dalam tu. Tapi yang dekat sini dia perkenalkan satu rumus baru lah. Kalau saya buat je yang tadi tu, saya dah faham yang tu, so that akhir sekali baru saya gantikan dengan A. Okay, so kat sini ialah rumus dia lah. Pada titik A tu Fx tolak Fa bahagi X tolak A. Contohnya dekat sini, cari pembezaan pertama untuk value ni pada equation fx ni pada value a sama juga dengan 2. Okey, bila a sama juga dengan 2 kat situ ialah rumus siapa? Fx tolak fa bahagi x tolak a kat situ. X menghampiri a. Okey, kita dapat apa kat sini? Dia ialah bila kita selesaikan
X kat situ, A dia ialah 2, so kita kena selesaikan untuk X tu. X menghampiri 2. Bila dekat sini, nampak tak? Dekat sini kamu akan dapat 0/0. Bila kat sini dapat 0/0, memang kena buat factorization. Dan bila factorization dekat situ, kita boleh terminate yang atas dengan bawah. Okay. Dan finally we get X menghampiri 2 tu dengan 12. Okey, apa maksud yang saya cakap tadi? Kalau kamu dah biasa guna rumus yang limit, first principle ialah limit X menghampiri ke? Bukan. Formula dia apa tadi? H menghampiri kosong H menghampiri kosong. Kat sini ialah Fx campur H tolak dengan Fx bahagi dengan H. Kamu boleh juga jawab soalan ni without, kalau kamu tak hafal rumus ni, it's okay. Sebab rumus yang ni kamu dapat. Okay, so macam mana nak selesaikan masalah yang sama tapi guna rumus yang kita dah faham ni? Contoh Okay, so sekarang kita ada equation dia yang ini. Pada titik A sama juga dengan 2. Okay, so boleh tak kita jawab ni? Okay, so sekarang dia akan jadi apa? Limit H menghampiri kosong. H menghampiri kosong. Okey, X campur H kat situ ialah apa kat sini? Sekarang Fx kita ialah 3X kuasa 2 campur 12. Okey, so kat sini dia akan jadi 3X campur H kuasa 2 campur 12. Okey, lepas tu kita kena tolak. Okey, sorry saya letak kat atas. Sebab kat sini nanti kamu tak nampak. Tolak dengan 3X kuasa 2 campur 12. Nampak tak? Bahagi dengan H. Okey. Dan sekarang kamu tahu bahawa nilai dia nak pada nilai A sama juga dengan 2. Okey, daripada nak dapat rumus ni faham tak? Macam mana saya nak naikkan benda ni? Madam, Ha. macam mana yang 3x tambah H kuasa 2 tolak tambah 12 tu dia tolak sama dengan tu? Ni. Ni ke Z? Macam mana dapat ni tolak dengan yang ni? Okey, dia ialah equation asal ni yang ini Fx campur H tolak Fx tu. Okey, daripada equation yang atas tu, okey saya buat macam ni Okey, kita nak masukkan rumus ni dalam ni. Okey, so sekarang belakang tu kita tahu dia Fx campur H ni kita tinggalkan dulu. Okey, tolak Fx. Fx tu ialah ni. Tolak. Saya letak kurungan sebab nanti confuse bila kita nak selesaikan dekat situ 3x kuasa 2 campur 12, bila dia tolak Fx memang kena letak kurungan sebab kat situ akan ada tambah. Kat situ nanti kita nak selesaikan tu nanti takut ada type kamu ada careless mistake. Okey, dekat sini bahagi dengan H boleh daripada sini. Yang ni bahagi dengan H. Faham Boleh? Boleh faham. Okey, so sekarang dia punya difficulty tu dekat sini Macam mana saya boleh dapat yang depan ni Yang ni kan? Itu maksudnya Izzat. Okey, so sekarang ni yang ni. Kita nak masukkan Fx campur H tu. Okey, so our Fx ialah 3x kuasa 2 campur 12. Yang ni ni bentuknya. Tetapi untuk dapat Fx campur H dekat tempat X ni, buat kurungan besar-besar, dia ialah X campur H. Kat situ tempat X tu saya letak. Okey, depan dia ada 3. Atas ni kuasa 2. Bentuk yang sama tapi tempat X tu kita letak X campur H. Campur 12. Boleh Izzat? Boleh. Maksudnya kita nampak dekat mana yang ada X. Dekat tempat X tu kita ganti dengan X campur H ni yang kat sini.
Yang kat sini. Yang lain kita kekalkan bentuk tu. Boleh yang lain boleh. Okey, kalau kita sebab saya nak tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni menggunakan rumus limit tadi. Okey, so sekarang kita tahu A kita pada titik 2. Pada titik A sama juga 2, which is our X tu pada titik 2. Berapa nilai dia? Boleh tak kita ganti terus dekat X tu ialah 2? Kat sini. Pada titik X sama juga dengan 2, gantikan semua dalam ni 2 dekat tempat X. So kita dapat apa? So ni dia bertindan-tindan sikit. Macam ni saya nak buat ni. Saya padam ni dulu. Benda padam je yang tu. Yang tu. Webex ni dia ada whiteboard, tapi nanti takut ada orang-orang yang dia tak support. Macam hari tu kita buat kuis yang mula-mula tu. Tak apa. Okey, so bila X sama juga dengan 2, kat sini X sama juga dengan 2, equation ni semua saya buat balik. Limit H menghampiri kosong, gantikan X dekat kat situ ialah 2. Kat situ ialah 2 campur H kuasa 2 campur 12 tolak dengan, okey boleh tak kat sini kita gantikan dengan 2. Jadi 2 kuasa 2 kali 3, 4 kali 3, 12. 12 campur 12 ialah berapa? 24. Tolak 24. Faham ya macam ni saya dapat 24 ni sebab saya ganti tempat X tu ialah 2. Jadi 2 kuasa 2, 4. 4 kali 3 ialah 12. 12 campur 12 ialah 24. So dekat luar ni ialah tolak kan. Jadi kat situ tolak 24. Okey, bahagi dengan H. Nampak tak? Dalam ni semua dah tak ada dalam sebutan X. Sebab kita dah tahu dah dia nak cari pada titik. Sebab kat sini guna rumus A. So pada titik 2. Okey, so gantikan semua X dengan 2. Lepas tu selesaikan persamaan ni. Kita dapat apa? Okey, kat sini kita ada 2 campur H kuasa 2 kat situ. So kita kena kembangkan dia. Dia ialah apa? Dia ialah 4 campur 2 kuasa 2, 4 kan? 4 H campur H kuasa 2. Betul tak pengembangan saya ni? Iaitu 2 campur H kali dengan 2 campur H. 4. Jadi kat situ ialah H kali H. 2 kali H campur 2 kali H ialah 4H. Okey. So kat situ tolak. Tambah. Kat sini 12 kan? 12. Okey. Kat sini tambah 12 tolak 24. Dekat situ kita nak selesaikan kat situ. So kat situ kita tahu kita ada tolak 12 kat situ kan? Macam mana tu? Okey, tak apa. Kalau kat situ kita tak nak selesaikan lagi, kita kekalkan je, tak apa. Bahagi dengan H. Okey, so sekarang dekat sini apa? 3 kali 4 ialah, so selesaikan. 3 kali 4 ialah 12. 12. 3 kali 4 campur 12 H campur 3 H kuasa 2 kat sini ialah tolak 12 bahagi dengan H. Kenapa tolak 12? Sebab saya dah tolakkan yang inilah. Okey, tolak 12. Tolak 12 kat sini. Okey. So sekarang dekat situ dia jadi apa? Kat sini 12 tolak 12. So terhapuslah belakang ni dengan depan. So dia tinggal apa? Saya letak kat atas Harap faham 12 H campur 3 H kuasa 2 bahagi dengan H. Okey, dekat sini bila kita guna limit punya konsep, gantikan kosong ke atas bahagi kosong kat bawah. Dia dapat kosong per kosong kat situ. So sekarang kat sini guna factorization. So bila kita fakturkan, kita boleh fakturkan keluar apa kat sini? H kan? So bila kita faktur keluar H, dia dapat apa kat situ?
Harap faham saya rasa macam serabut sikit. Okey, kat sini. Daripada sini, bila macam ni, kosong per kosong, kita kena buat factorization. So, kita boleh keluarkan H. Jangan simply tolak atas dengan bawah. Yang tu salah. Sebab kita kena faktorkan dia keluar, baru boleh terminate. Okey, so kat situ yang dalam tinggal 12, campur 3 H macam tu kan. Okey, bahagi dengan H. Okey, sekarang dekat situ. Yang tinggal ialah 12 campur 3 H. Okey, oleh kerana H kita sama juga dengan kosong. So, jawapan akhir kita ialah 12. Okey, sama jawapan akhir kita. Sama ada menggunakan rumus ni ataupun menggunakan rumus first principle yang asal-asal tu. Kalau kamu tak nak guna yang ni. Tapi kalau rasa macam susah sangat nak guna yang ni, it's okay. Depend. Mana-mana pun saya terima. Okay. So can we move? Nanti kita tengok soalan. Yang ni kena buat latihan. Guna first principle ni memang kena buat latihan. Sebab nanti kita nak buat kembangkan kat situ. Lepas tu kita nak guna konsep limit yang mana. Okay. Tu settle tadi. Ada apa-apa soalan tak kat sini? Soalannya kita kena buat latihan dekat situ kan. Nanti kita buat tutorial untuk yang ni. Nanti saya bagi soalan tambahan dekat dalam tutorial nanti ya. Okey, so kita teruskan. Saya punya. Sekarang, kejap. Saya nak tengok. Saya stop sharing kejap. Okey. So sekarang. Okey. So kat sini yang tadi kita guna first principle. Okey. Tetapi bila kita buat differentiation ni, bila kita ada rule, kita ada law, kita ada rule yang kita boleh rujuk. Dia dah jadi mudah. Kita guna rule je tanpa buat first principle, kita dah dapat jawapan sebenarnya. Okey, apa yang dinamakan rule ni? Rule ni ialah tanpa menggunakan first principle tadi. Kita tak perlu buat first principle but we are referring to this rule. Okey, contoh kita nak cari pembezaan. Okey, sebelum tu. Pembezaan kalau Y, kalau dia minta cari dy per dx, yang kita tahu dia ialah pembezaan peringkat pertama. Ataupun dia minta cari y prime ni ialah pembezaan peringkat pertama juga. Ataupun dia minta cari f prime x, ini juga pembezaan peringkat pertama. Yang ni semua sama maksudnya. Okey, boleh faham? Ni dia minta pembezaan. If they put symbol like this, ataupun macam ni, the question asks you to find first derivative, pembezaan pertama. Okey, so sekarang first rule kita ialah constant rule. Kalau dia ialah constant tu apa? Ialah nombor. Dia ialah nombor. Contohnya kalau dia ialah y sama juga dengan 5. Pembezaan pertama dia ialah apa? Guna rumus ni? Jawapannya ialah? Kosong. Kosong. Dia sentiasa kosong. Faham? Contoh lain kita ada ni. Y sama juga dengan eksponen kuasa 1. Apa dy dx dia? Eksponen kuasa 1 ni nombor ke tidak? Tekan kalkulator. Dapat nombor kan? So, dy dx dia sentiasa dapat kosong. Sebab dia nombor. Sebab constant rule ni apa-apa nombor, cari pembezaan dia. Pembezaan dia ialah kosong. Kenapa pembezaan dia ialah kosong? Okey, kalau kita ada y sama juga dengan 5 soalannya, kenapa pembezaan dia ialah kosong? Okey, kalau kita ada graf y sama juga dengan 5, macam mana graf dia? Saya nak tanya. Kat sini 5. Y sama juga dengan 5, graf dia macam mana? Siapa tahu?
Graf senyum. Senyum ke? 5. Senyum tu X kuasa 2. Is that? Kalau polinomial macam tu. Kalau Y sama juga dengan 5, maksudnya X dia sama berapa? Sama dengan kosong. No. Kalau kita tahu satu je macam ni, Y sama dengan 5, maksudnya X dia, bila X dia 1, nilai dia 5. X dia 2, nilai dia juga 5. Bila X dia 3, 5 juga. Bila X dia negatif 2, 5 juga. Jadi kita tahu Y sama juga dengan 5, dia punya graf macam ni, graf garis lurus dia, it's horizontal. Boleh? Boleh? Bila kita tahu graf kita ialah graf horizontal macam ni, horizontal, dia bila kita pembezaan kamu tahu tadi ialah perubahan, betul? Pada titik 1 dengan titik 2 ada perubahan tak? Nilai dia 5, 5, 5. Tak ada perubahan, betul? Pembezaan tu ialah beza, perubahan, betul? Kan? Betul. Jadi ada perbezaan tak kat sini? Dia rata je, dia tak ada naik, dia tak ada turun, maksudnya dia ada pembezaan, tak ada beza pun, rata je. So pembezaan dia kosong. Dekat situ kalau kita nak relatekan dengan konsep graf. Boleh? Boleh. Dapat tak? Apa yang blur? Dapat. Okey, so alhamdulillah. Kalau dapat, alhamdulillah. Kenapa dia kosong? Sebab tiada perubahan. Maksudnya kalau kita nak tahu kan kaedah yang kita ajar ni betul ke tidak, ke maksudnya satu alat yang kamu buat tu adakah dia punya performance tu bagus ke tak bagus ke, kalau orang tu punya acceptance, maksudnya orang tu punya penerimaan, dia kata sama je dengan yang dulu punya, tak ada perubahan pun, maksudnya kita tahu our performance is zero, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa kemajuan yang kita buat sebenarnya. Kat situ. Performance tu is one of, boleh kita kata dia satu perbezaan lah. Maksudnya kita nak tahu sebelum kita buat dengan selepas kita cipta satu benda tu apa orang tu punya acceptance. Kalau dia kata tak ada apa perbezaan pun, produk yang sebelum ni pun sama je, tak ada apa-apa yang baru pun, macam tu kita tahu bahawa our performance is zero kat situ. Okey, so sebab itulah bila kita kata, bila dia satu nombor, contohnya eksponen kuasa 1. Eksponen kuasa 1 ni nilai dia berapa? Tekan kalkulator. 2.718 Madam. 2.718, dia ialah 2.718 di sepanjang tu, Y tu. Jadi dia punya pembezaan juga ialah kosong. Macam tu juga, kadang-kadang orang kan dia nak buat kamu confuse, dia kata Y sama juga dengan 1/pi. Apa pembezaan dia? Bila 1/pi ialah 1 per bahagi dengan pi, tekan kalkulator kamu akan dapat satu nombor, right? Bila dia satu nombor, kat sini automatically will get 0 because we know that from the graph, dia tak ada changes, dia tak ada perubahan pun. So, the derivative is 0. So that bila dia nombor, derivatif dia kosong. Itu sebab selama ni kan bila kita sekolah, kita terima je cikgu cakap apa. Saya tak salahkan cikgu lah, because of bila kita sekolah dulu kita ada banyak subjek dan kita tahu bahawa matematik tu sampai habis tahun ada berapa banyak chapter yang kamu kena habiskan. Dekat situ ada constraint dan kamu ada banyak lagi subjek yang kamu kena belajar. Yang tu kat situ kamu belajar menerima. Tapi bila kamu dah masuk diploma, bila kamu dah masuk degree nanti, insya-Allah kamu kena ada kenapa kat situ. Kat sekolah dulu pun kena tahu kenapa juga, tetapi kenapa tu kamu kena cari sendiri kan selalunya, tak tahu the fact dia kan, faktanya. Okey, kat sini kamu dah tahu. Okey, lepas tu bila kita ada power rule, without using the first principle yang limit tadi tu, limit yang rumus limit H menghampiri kosong, F X campur H divided by F
X bahagi dengan H, rumus ni kan. Okey, saja je tulis supaya ingat dalam kepala. Okey, so sekarang dekat sini, without using this, we know that power rule, we get C kat depan ni. Kalau X kuasa C, C kena letak dekat depan and C tu kena tolak 1. Maksudnya macam mana tu? Contoh kalau kita ada Y sama juga dengan, okey, kita buat bentuk yang sama macam ni. Itu X kuasa 5. Jadi dy dx je apa? Okey, buat bentuk yang sama. 5 kat atas tu ialah 5 tu ialah C. Kan? 5 tu ialah C. So jawapan dia C tu kena letak kat depan. Nampak tak? Jawapan dia 5 tu kena letak dekat depan. Lepas tu X ambil macam biasa. And 5 ni kena tolak 1. Jadi dia ialah 5X kuasa 4. Boleh? Contoh lain bila kita ada Y, saya pergi slow je ni sebab saya tahu ada yang memang langsung tak pernah jumpa ni sebab tak ambil admaths kan. Okey, kita ada kat sini. X kuasa 7. Dia akan jadi apa? Dy per dx sama juga dengan 7. 7x 7x kuasa 6. kuasa 6. Boleh? Setakat ni faham? Kalau saya bagi Y sama juga dengan X kuasa 14, dia jadi apa? 14x kuasa 13. Yang lain okey? Okey, yang ni kalau dia ialah equation macam ni, dia power macam biasa ni kan. Okey, contoh kalau kita ada macam ni, saja je dia nak kamu punya tu jadi challenging, dia buat 1 per X. 1 per X kuasa 2, contoh Jadi kita nak cari pembezaan dia. Bila kita ada macam ni, 1 per X, boleh kita naikkan dia ke atas? My suggestion is we make it ubah, we modify it. Okay, so it will be apa? Kalau X kuasa 2 macam ni, kita jadi apa? Naikkan dia ke atas. Jadi kat atas tu dia jadi X negatif 2. Boleh Okey, lepas dah dapat bentuk macam ni, baru mudah kita nak buat dy over dx kita. Dia jadi apa ni? Negatif 2. Negatif 2x kuasa negatif 3. Good. Negatif 3. Yang lain okey? Izzat ambil admaths yang dulu. Tak ambil. Tapi faham kan Izzat kan? Tapi boleh faham kan Izzat? Boleh. So sebab saya pergi go slow and steady. Slow je. Kita nak semua orang faham. Siapa yang tidur tu boleh bangun lah ya. Okey. So sekarang it's okay. Bukanlah tidur maksudnya nak bersangka baik. Kadang-kadang internet kita tak okey. Nanti tengok dekat recorded ya. Okey. Tetapi kalau kita ada macam ni, Y sama juga dengan punca kuasa X. Macam ni kita nak cari. Ni sebenarnya power rule juga ni. Y sama juga dengan apa? Kalau punca kuasa X dia ialah X kuasa berapa? X kuasa 2. No, punca kuasa X Setengah. ialah kuasa setengah. Sentiasa kena ingat. Punca Lupa. kuasa ialah X kuasa setengah. Punca kuasa X kuasa setengah. Punca kuasa 3 ialah X kuasa 1/3. Faham Okey. Bila dah dalam bentuk macam ni, boleh tak kita cari dy over dx dia? Ni boleh letak depan tak? Ingat balik bentuk ni. Okey. Dia jadi apa? 1/2 X. Atas tu apa? Macam mana?
1/2 tolak 1 jadi apa? Ingat tak kat sini? Sini ialah C tolak 1, which is 1/2 tolak 1. Dia dapat 1/2 tolak 2/2, right? Dia dapat apa tu? Negatif setengah. Negatif setengah. So kita dapat dekat situ ialah, kat sini ialah negatif setengah. Okey, setengah kuasa negatif setengah. Boleh tak kita jadikan dia ialah 1/2 punca kuasa X? Faham tak daripada sini ke sini? Ni saya cuba relatekan dengan soalan yang ada power macam ni. Okey, boleh faham? Ini saya turunkan dia. Ini mula saya turunkan dia. Dia jadi 1/2 X kuasa 1/2 sebab dia kuasa negatif kan? Bila negatif kita turunkan dia jadi positif. Okey, so lepas tu X kuasa 1/2 tu ialah, ingat balik, kuasa 1/2 tu ialah punca kuasa. Jadi 1/2 punca kuasa X. Boleh? Boleh. Yang lain boleh? Boleh, madam. Okay. So, we move to another rule. Okay, kat sini kita ada constant coefficient rule. Okay, bila kita ada constant coefficient rule, tengok macam mana. C kali dengan fx, dia maksudnya bentuk dia macam mana? Bentuk dia ialah 4, contohnya x macam tu. Kalau tak pun, okay, dia ada nombor kat depan tu. Okey, contoh kita ada macam ni, maksudnya kita kena bezakan macam mana. Kita kena bezakan dia, C tu kekalkan, lepas tu bezakan yang dalam tu je. Maksudnya bezakan fx tu je. Okey, so sekarang contoh kalau kita ada macam ni. Kita ada apa ya? Y sama juga dengan 4 X. Macam tu. Bentuk dia macam tu. 4X. Jadi kat situ nak bezakan dia ialah apa? dy per dx sama juga dengan 4. Kita biarkan dia 4. Okey, kita bezakan dalam ni. X, kita bezakan dapat apa? X kuasa 1 ni. Bezakan X dapat apa? 1 pindah kat depan. Ingat dekat sini. 1 pindah kat depan. It is 1x kuasa 1 tolak 1 ialah 0. Betul tak? Yang ini ialah 4 kali dengan x kuasa 0. Apa-apa yang kuasa dengan 0 dia akan dapat 1. Even though it is x. Okey, so jawapan akhir kita ialah 4. Okey, ataupun dekat sini kita ada y sama juga dengan 3x kuasa 2. Bila kita ada 3x kuasa 2, dy per dx kita ikut ni, ikut rumus ni. Okey, dia ialah apa? Dia ialah 3. Okey, bezakan yang dalam ni. Untuk bezakan yang dalam ni, refer balik rumus yang ni. 2 letak kat depan, it is 2x kuasa 2 tolak 1 ialah 1. So, kita akan dapat 6x. Sampai sini ada soalan? Tak ada. Yang lain? Okey, boleh kita tengok contoh. Example 3 contohnya. Kita ada y sama juga dengan 5. Okey, bila kita ada y sama juga dengan 5, dia punya pembezaan pertama dia apa? dy per dx ialah guna rule yang pertama tadi. Apa-apa nombor dia akan dapat? 0. 0. Rule yang pertama. Okey, yang kedua. Ini guna rule yang kedua. Ini ialah C kita. So, kita akan dapat y sama x kuasa 5. Dia akan dapat dy per dx sama juga dengan 5x kuasa 4. Okey, 5x kuasa
4. Okey, ini guna rule yang kedua tadi kan. Okey, yang ketiga, bila kita ada macam ni. Ni 5x. Okey. Ni akan dapat apa? Dapat 5. Betul. Kita akan dapat 5. So, sampai sini. Ada soalan tak? Macam mana dapat 5, madam? Siapa yang bertanya tu? Azrul. Okey, dia guna yang macam ni Azrul. Betul kan Azrul yang tanya? Dia guna konsep ni. Y sama juga dengan 5x kan tadi? Okey, guna konsep ni, nampak tak? Tekalkan 5, C tu, jawapan akhir dia ni. Ni, bentuk dia macam ni kan? C ialah 5 kali dengan X. Okey, jadi kat situ dy per dx kita ialah 5. Okey, bezakan ni. Yang ni ialah apa? 5x ni ialah 5 kuasa 1. Bila 5 kuasa 1, tengok kat sini Azrul. 5 kuasa 1, bila kita nak bezakan dia macam ni. 1 tu kena bawa depan kan? Betul tak? Ha. 1 kena bawa depan. Kat sini X. Okey, nampak tak X? 1 yang dekat atas tu, tolak 1. Dia akan dapat kosong. Boleh faham tak Azrul kat sini? Dapat ni 1x kuasa kosong ni. Daripada sini. Boleh. Okey. So, sekarang kita tahu dia ialah 5. Apa-apa yang kuasa kosong, 5 kuasa kosong, 6 kuasa kosong, X kuasa kosong kita akan dapat 1. Dia ialah 5. Jawapan dia 5. Dan kita kena ingat bahawa kat sini tau, bila Y sama juga dengan X, dy per dx sama juga dengan apa? Ni, refer balik ni. Kat sini. Dia ialah X kuasa 1. Betul Amar? Dia ialah 1x kuasa kosong. Bila x kuasa kosong ialah 1. So jawapan dia ialah 1. Okey, jadi x bezakan dapat 1. Faham Itu sebab kalau kita dah faham konsep, bila kita dapat soalan kan 6 kali x, dy dx dia mesti 6. Sebab x ni bila kita bezakan dia ialah 1. Boleh? Contoh kita ada yang lain, contohnya ialah ialah macam ni lah 6x macam tu. Kalau kita ada pi x pun, y sama juga dengan pi x. Jadi dy dx kita, ni x ni memang kita bezakan dia akan dapat 1. So kita tahu jawapan akhir dia ialah pi sahaja. Boleh? Bila kita dah biasa buat soalan, kita akan nampak dah. X kuasa 1, jawapan dia mesti 1. Sebab kita guna kat sini. Pindahkan kat depan, X kuasa kosong, dapat 1. Boleh? Madam, Ha. kalau exam nanti kan, dia bagi formula ke kita kena ingat sendiri? Tak payah ingat. Sebab Izzat, kamu punya ni ialah online exam. Bila online exam, buka je nota saya ni, nampak? Okey. Ka- Tapi kalau offline? Hmm? Hmm? Kalau offline? Kalau? Kalau offline. Kalau offline yang sebelum ni kan duduk dalam dewan exam, yang rumus-rumus macam ni, kita minta diorang ingat. Oh, Saya tak kasih. Yang saya bagi selalunya macam rule ln, rule eksponen, macam tu saya bagi. Tapi okey. yang ni tak payah nak bagilah kot sebab boleh tengok. Boleh tengok buku. Okey. Okey. Kalau SPM dulu pun yang ambil Admax kan, diorang tak ada pun maksudnya tak bagi pun rule-rule yang simple, betul tak? Yang ambil tu. Ambil SPM, okey. Okey. This is example 3.
Okay, this is the sum rule. Okay, boleh teruskan lagi tak guna sum rule dengan, okay, kita guna yang rule ni je. Lepas tu nanti yang lain tu kita sambung next week lah. Okay, so sekarang dekat sini sum rule ni, sum rule ni ialah bila dia ialah tambah. Contohnya kat sini ialah Y sama juga dengan, apa tadi? X campur dengan 5X kuasa 2. Contoh dy dx dia apa? Kita bezakan satu-satu. X bezakan dapat apa tadi? X kuasa 1 ni kan 1 pindah kat depan. Jadi 1 tolak 1 kosong. Jadi dia ialah 1. Betul tak? Ni. Boleh. Lepas tu kat sini ialah 5. Bezakan X kuasa 2. 2 letak kat depan ialah 2. X kuasa 1. Boleh dapat tak X kuasa 2 dapat 2X kuasa 1 ni? Guna yang tadi tu rule yang kedua. Okey, nanti jawapan akhir kita ialah apa? 1 campur 10X. Boleh? Boleh. Ada soalan tak? Kalau kita ni, maksudnya kalau dia ialah sum rule, kita bezakan 1/1. Kalau dia tolak juga, contohnya kat sini tolak pun sama juga. Kita bezakan 1/1. Okey. Lepas tu kalau kita ada product rule. Macam mana kalau product rule pula? Kalau product rule, macam ni. Kalau kita ada, contoh kita ada Y sama juga dengan 2X kali dengan 5X kuasa 2. Contoh Okey, kita guna product rule. Kita boleh selesaikan dia dengan dy per dx. Ingat rumus ni. Rumus ni. Iaitu kita kena, okey, ambil gx. Okey, yang ni akan satu akan jadi f. Yang kat sebelah akan jadi v. G. Okey, so sekarang dia suruh apa? Tak kisah terbalik pun tak apa. Okey, dia suruh kita ambil g, iaitu 5x kuasa 2. Lepas tu kita bezakan f. Yang ni bezakan. Bezakan ni dapat apa? Dapat 2. 2. Lepas tu campur, guna rumus ni, campur, ambil f, ambil pula f. 2x, bezakan pula g. Bezakan ni dapat apa? Dia tahu. 5x. 5x ni 5x kuasa 2. Bila kita bezakan dia, dia ialah 5 letak dekat luar. Dalam tu yang ni bezakan ni. 2 kena letak kat depan. 2x kuasa 1. Dia akan dapat apa tu? 5 kali 2? 10x. 10x. Okey. So sekarang jawapan kita ialah apa ni? 10x kuasa 2. 10x kuasa 2 campur dengan 10x. 20. Ni 20x kuasa 2. So jawapan kita ialah apa tu? 30x kuasa 2. Okey, yang itu ialah menggunakan product rule. Product rule tu ialah apa? Kita ada dua bahagian macam ni. Kita ada dua bahagian. Kita jadikan satu F, satu lagi G. Lepas tu kita ambil mana-mana tak kisah sebab dia tambah. Bila kita ambil satu, kita bezakan pula yang sebelah. Lepas tu kita ambil pula yang kita tak bezakan tadi, yang 2X tu, kita bezakan pula yang dalam kurungan yang sebelah dia. Okey, so last kali tambahkan dia. Macam itulah. Okey, boleh. Kita boleh tengok contoh Boleh, lagi kat madam. dalam tutorial nanti. Tapi kita tengok contoh ni dulu. Kat sini kan kita guna sum rule. Kat sini tambahkan, bila tambah dia akan dapat apa? Kita bezakan 1/1. Bila kita bezakan 5x, kita akan dapat apa? Dapat 5. 5. Lepas tu 2x kuasa 2 bezakan kita dapat 2 letak kat luar. Lepas tu bezakan x kuasa 2 tu. Dapat apa?
2x. 4x tak? Ah, 2 dia tak kat luar. dapat Bezakan 4x. 4x kan? Okey, so jawapan akhir dia ialah 5 campur 4x. Okey, ini ialah contoh untuk sum rule. Kalau saya buat lagi satu contoh, contohnya macam ni ialah kita ada y sama juga dengan 3x kuasa 7. 3x kuasa 7. Okay, saya campur dengan 1 per x kuasa 5. Dapat apa? Cari dy per dx je. Apa? Yang depan tu 21x tambah Tambah belakang 1 per tu X kuasa 6. Tambah 1 dengan x kuasa 6. 1 per X kuasa 6. Ini depan dia apa-apa tadi? 21. 21 21x kuasa 6. kuasa 6. Lepas tu campur. Ni akan dapat. Kita kena ubah dia jadi x kuasa negatif 5. Okey, bila macam tu, kita nak bezakan dia, dia dapat apa ni? Ni saya suka buat kurungan. Nanti kat sini 5 ni pergi depan kan, betul tak? Negatif 5, x kuasa negatif 6 macam tu kan? Ya. Okay, so dia ialah dy per dx. Tambah tolak, tolak. Kat situ ialah 5 per x kuasa 6. Boleh? Okey. Rasanya macam okey ni. Nanti kita tengok okey ke tak okey buat latihan. Okey, untuk product rule pula contohnya apa? Contohnya macam tadilah saya buat tu. Bila kita ada dua bahagian macam ni. Bila kita ada dua bahagian macam ni, kita boleh guna product rule. Yang sebelah kita jadi F, yang sebelah kita jadi G. Macam tu. Okey. So sekarang yang ni ambil, bezakan yang 5 ni. Letak sebelah dia, bezakan. Okey, lepas tu kita ambil yang 5x tu, bezakan pula 2x. Okey, maksudnya ialah yang 2x ni kekal, bezakan 5x kita dapat 5. Lepas tu kita ada 5x, bezakan 2x kita dapat 2. Okey, so lepas tu kita darabkan, selesaikanlah dia. Boleh? Dapat 20x. Boleh tak? Boleh. Tapi sebenarnya yang ni, kita boleh buat apa? Boleh tak darabkan terus dulu? Dia dapat apa tu? 10x kuasa 2. Betul tak? 5x kali 2x ialah 10x kuasa 2. Betul tak? Boleh tak kita terus je buat dy per dx? Dia dapat apa? Dapat apa ni? 10x kuasa 2 dapat? Dapat 20x. Sama kan? Betul tak? Boleh je ke buat macam tu, madam? Boleh. Yang ni sebab kamu dia buat macam ni nak tunjukkan konsep ni je. Tapi sebenarnya soalan dia bukan yang ini tau. Soalan dia nanti ialah contoh kita ada 2x ln x. Kita ada eksponen x kali dengan 2 campur 3x. Okay. This is when the
product role memang kena guna. Bila kita ada dua benda yang berbeza, kita tak boleh darab dia. Satu yang ni. Tapi sebab kita tak belajar lawn, kita tak belajar exponent punya differentiation lagi guna rule, dia tak bagilah contoh macam tu. Boleh? Tapi kalau soalan macam ni, kita darab je dulu, lepas tu selesaikanlah tanpa menggunakan product rule pun okey. Tapi kalau soalan dia minta juga, you must use product rule, memang nak tak nak guna product rule lah. Kena tahulah. Tapi kalau soalan macam ni, must use product rule. Mesti guna product rule. Boleh? Boleh. Okey. Dan apa maksud ni? Jangan angkat bendera putih lagi. Ya? Walaupun kat Melaka ni PRN, tapi bendera putih kita tak nampak. Dia ada merah, biru dengan teal je. Kan? So sekarang untuk kamu, bendera putih tu dia mudah je kan? Sekarang ni masih mudah. So, okay. So hari ni saya tak nak banyak-banyak sangat. Saya nak sampai situ je. Okay. So sekarang, bila kita kejap saya tengok balik saya punya Yulen. Saya rasa saya letak soalan tu nanti takut ada soalan yang kamu tak boleh jawab. Sekejap ya. Saya tengok Yulen saya punya question. Grade 8. Saya tengok activities dulu. Dah ada orang yang jawab ni. Tak boleh jawab lagi. Yang boleh jawab sekarang ni soalan A je. Tak apa, saya hide dululah. Sekejap ya. Ni belum boleh jawab. Okay, so untuk yang ni saya hide dulu. Saya bawa ke minggu depan. Okay, so sekarang kita ada feedback je. Saya nak minta kamu buat feedback ni. Maksudnya kita in order to improve our teaching and learning ni, apa lagi yang boleh saya bantu? Macam tu. Okay, kalau dekat apa soalan? Saya cari kejap. Oh, dia dah ada eksponen. Ni partial. Sekejap. Saya ambil dulu. Mana yang mudah? Okey. Rasanya, sekejap ya. Awati. Okey. Sekejap ya. Saya rasa saya nak ubah tu soalan tu. Jangan hide lah. Okey, kita buat soalan tu dia jadi macam ni. 1, 2, 3. Tapi saya ubah Dia jadi balik. Saya boleh buat. Sekejap ya. Lecture 6 saya unhide balik. Show. Okay, so lecture attendance week 8 ni saya kejap lagi saya letaklah soalan tu, saya letak soalan yang baru tadi. Okey, rasanya sampai tu je kita punya hari ni. Tak nak banyak-banyak sangat, nanti pening pula. Okey, so tutorial nanti besok dan beberapa soalan-soalan tambahan kita akan bincang dekat tutorial. Dan ada lagi soalan mengenai assignment pun saya buka juga untuk besok kalau ada soalan ya. Boleh? Boleh, madam. Okey, so sampai situ sahaja. So kat sini saya berhenti kat sini lah ya. Boleh? Baik, madam. Okey, terima kasih.